آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, kita menyambung sekali lagi pada malam ini bersama-sama dengan majlis ilmu tadabbur dengan soalan, yang mana insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pada halaman yang ke-23, iaitu daripada muka surat yang kedua, juzuk yang kedua. Kita masih lagi berada dalam surah Al-Baqarah. Jadi sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, mari sama-sama kita membuka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di awal ini seperti mana biasa, haji-hajah sekalian, dan kita juga bersama-sama dengan teman-teman yang mungkin sudah berangkat untuk menjadi Dhuyufur Rahman pada tahun ini, tahniah diucapkan dan kita doakan keselamatan mereka di sana dan juga mereka beroleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga insya-Allah direzekikan untuk ke sana pada masa yang akan datang. Sentiasa merindukan keberadaan di sana. Kalaupun tidak pergi haji itu, dapat pergi umrah, itu pun satu nikmat yang cukup besar untuk kita. Jadi pada malam ini seperti mana hari Selasa, suka untuk kita mengingatkan bersama-sama yang kita akan menjalani ataupun bersama-sama di dalam kelas tadabbur dengan soalan. Jadi di awal ini mari kita jemput ahli keluarga kita jemput teman-teman kita jemput kawan-kawan kita. Link yang diberikan moga-moga dapat disampaikan kepada teman-teman kita, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan itu, teman-teman yang lain juga berada dalam majlis ilmu dengan kita pada malam ini, dan harapnya kita semua juga mendapat manfaat daripada pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Baik, halaman yang ke-23. Seperti mana biasa, siapa yang ada mushaf boleh buka mushaf halaman yang ke-23, namun kalau tidak ada, insya-Allah saya akan tayangkan di skrin halaman yang ke-23 ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Ini menyambung daripada perbincangan kita yang lepas, iaitu terkait dengan siapa yang masih ingat perbincangan yang lepas? Perbincangan yang lepas pada halaman yang ke-22. Ada yang masih ingat? Masihkah kau ingat? Ingat lagi ke? Dalam pertemuan yang lepas kita sudah pun membicarakan tentang alhamdulillah, tentang bagaimana peralihan kiblat itu daripada Baitul Maqdis, kemudian diharapkan oleh Nabi SAW agar kiblat itu kembali semula ke Baitullah, dan kita lihat bagaimana qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
Ini yang terkait dengan macam mana dikembalikan kiblat ke Masjidil Haram. Ini sudah pun kita bincangkan. Namun poin besarnya adalah kerana arahan ini maka adanya golongan yang disebut sebagai as-sufaha, memperkotak-katikkan apa benda ni dan apa sudah jadi. Lalu pada halaman yang ke-23 menyambung lagi perbincangan tentang perkara tersebut, dan ini membicarakan tentang ahlul kitab dan macam mana mereka sebenarnya bukan tak kenal dengan Nabi SAW. Alladhi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lihat dulu secara sepintas lalu tentang ayat yang terdapat pada halaman 120 halaman 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram iaitu Kaabah, dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Ini 149, mohon maaf, 146. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenali Nabi Muhammad dan kebenarannya. Allazina atainahumul kitab. Mereka ni bukan tak kenal Nabi. Mereka kenal. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab mereka. Sebab itu para ulama membicarakan tentang kelompok ini. Mereka yang kenal ini bersikap dengan 3 sikap. Yang pertama adalah mereka yang kenal seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Lalu mereka mempercayainya dan juga mereka mengakuinya. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua adalah mereka yang mempercayainya, tapi dalam masa yang sama mereka cuba untuk menyembunyikan kebenaran itu. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang mempercayai ataupun mereka yang mengetahui tentang kebenaran Rasul akhir zaman iaitu Nabi SAW, tetapi mereka mengingkari dan kemudian mereka menentang pula. Maka inilah 3 kelompok dalam kalangan orang yang tahu tentang Nabi SAW. Bahkan mereka itu kenal seperti mana mereka kenal anak sendiri. Ini nak beritahu tentang sangat kenal. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Sembunyikan. La yaktumun. Sembunyikan. Kebenaran digandingkan sembunyi dan kebenaran itu adalah untuk memberitahu kepada kita bahawa kebenaran itu ia tidak boleh disembunyikan. Bahawa kebenaran itu kalaupun ia ditutup pada hari ini, pada masa akan datang ia boleh terbuka. Itulah nilai sebuah kebenaran. Sebab itu jangan bermain-main dengan hakikat kebenaran itu. Dan kemudiannya pada ayat yang ke-147, kebenaran yang datangnya kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, adalah datangnya dari Tuhanmu. Oleh itu janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka ini sekali lagi mengingatkan tentang kebenaran bahawa Nabi SAW itu bukan main-main kebenarannya. Bahkan ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jika kita bercakap tentang sesuatu kebenaran itu datang daripada satu pihak yang ada autoriti yang paling tinggi, maka kita sudah tunduk. Apatah lagi kalau ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sengaja mereka mahu meragu-ragukan lagi. Dan kemudian kita lihat pada ayat yang ke-148 dan juga ayat 149. Kalau di sini walikulli wijhatun huwa muwalliha.
dan bagi tiap-tiap umat itu ada arah kiblat yang masing-masing untuk menujunya. Fastabiqul khairat, maka berlumbalah untuk mengerjakan kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, daripada arah mana sahaja kamu berada maka tetaplah kamu membawa semua untuk berhimpun pada hari kerana di mana saja kamu berada maka Allah akan tetap membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Kemudian dijelaskan lagi kepada kita masih lagi terkait dengan pertikaian arah kiblat yang lepas kita bincangkan, maka di sini menerangkan lagi tentang kiblat. Dan ke mana pun arahnya itu sebenarnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bukanlah ditetapkan oleh mana-mana manusia. Tetapi manusia yang ingkar sahaja yang tidak mahu melakukan kebaikan. Sungguh ketetapan yang Allah sudah tentukan itu bukanlah sengaja untuk ditentukan, tetapi untuk kita bersama-sama menghayati ketetapan itu dan mengerjakannya dengan kita berlumba-lumba melakukan kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fastabiqul khairat. Kemudian pada ayat 149 dan juga ayat 150 menerangkan tentang dari arah mana sahaja. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian diulang pada ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari mana saja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, iaitu Kaabah. Wa innahu lal haqqu min rabbik, dan sesungguhnya perintah kiblat itu ke arah Kaabah itu adalah benar dari Tuhan. Ini mengukuhkan lagi. Kalau kita lihat ayat ini panjang membicarakan tentang kiblat. Daripada halaman yang sebelum itu sampailah kita baca sampai sekarang halaman yang ke-23 ini, bahkan sampai ayat 149 dan 150 ini masih lagi menjelaskan tentang kiblat. Seolah-olah nak memberitahu kepada kita, nak menggambarkan kepada kita bahawa ini bukan perkara yang main-main. Ini bukan perkara yang kamu boleh ambil enteng. Kerana apabila Allah perintahkan, maka orang yang beriman mereka akan dengan tenang dan juga dengan tunduk untuk mengikut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang yang sufaha, orang yang digelar sebagai sufaha ini, orang yang bodoh, maka mereka akan terus mempertikaikan, terus memperkotak-katikkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ujian untuk kita. Kerana ada saja ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah buat macam ni? Zalim ke? Kadang-kadang ada ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak tahu hikmahnya. Tapi itu sungguh pasti ada yang Allah mahukan bagi hamba-hambanya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Pada ayat 149 ditutup dengan bahawa Allah tidak akan sekali-kali lalai dengan apa yang kamu lakukan. Dan kemudian pada ayat 150, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun. Supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang yang menyalahi kamu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ada sahaja yang mereka jadikan alasan, maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka dan takutlah kamu kepadaku semata-mata, dan supaya aku menyempurnakan nikmatku kepadamu dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah mengenai perkara yang benar. Sudah pasti bukanlah satu perkara yang mudah ketika mana kita diperkotak-katikkan di atas jalan kebenaran. Tetapi ayat ini memberikan harapan kepada kita bahawa kalau kamu terus berada di atas jalan kebenaran, janganlah kamu takut. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maka di sana Allah akan sempurnakan nikmatnya ke atas kamu. Wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan ini satu nikmat yang besar juga sekiranya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menurut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah salah satu jalan untuk kita la'allakum tahtadun, beroleh petunjuknya. Jadi kita ni kalau perlukan clue untuk setiap perjalanan kita, kalau kita tengok Explorers tu kan,
And explorers itu mereka kalau berlari itu ataupun pergi ke satu checkpoint itu, mereka kalau tak ada clue, mereka kalau tak ada petunjuk, mereka resah. And bahkan kalau dalam pertandingan itu yang tak ada clue, tak ada petunjuk tu kalah. Kan? Macam nak pergi mana? Nak pergi mana? Loser. Maka kita tak nak jadi orang yang loser. Maka nak jadi orang yang winner, orang yang menang, dan orang yang sentiasa dalam keadaan mendapat petunjuk, dan sudah pasti ini petunjuk daripada yang memiliki alam ini, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka jalannya adalah dengan kita berusaha sedaya upaya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini adalah dalam konteks sembahyang dan juga dalam konteks kiblat. Dan kemudian pada ayat yang ke-151, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat 151 ni sangat menarik sebenarnya jika kita mahu membicarakan tentang ayat 151 ini. Kerana ayat ini kita pernah baca pada ayat 129 seperti mana permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kita juga membacanya dalam surah yang lain, surah As-Sajdah, surah Al-Jumu'ah, dan juga terkait dengan hal yang sedemikian, bercakap tentang yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayatnya hampir-hampir serupa perbincangannya ataupun intipatinya. Dan insya-Allah nanti kita akan bicarakan tentang ayat 151 ini dengan persoalan-persoalan yang sewajarnya insya-Allah. Dan kemudian pada ayat 152, ayat 153 mengingatkan kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, fazkuruni azkurukum oleh itu ingatlah kamu kepadaku, supaya dengan mematuhi hukum dan undang-undang. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan juga salat, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Haji-hajah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dalam konteks mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan jalan yang diajar kepada kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala itu jalannya adalah dengan salat. Maka salat ini adalah satu perkara yang sangat penting. Salat ini adalah satu perkara yang kena diberikan perhatian. Tadi dalam kuliah maghrib saya di surau sempat mendengar ustaz yang mengajar malam ini kitab Fiqh Manhaji. Ini kitab yang kami belajar dulu masa saya ingat masa zaman diploma pun saya belajar kitab ini. Saya masa degree pun saya belajar kitab yang sama, Fiqh Manhaji. Tadi menerangkan tentang bab solat, bahawa solat ni satu perkara yang sangat penting untuk diberikan perhatian dan dijaga sungguh-sungguh. Kerana jika solat tidak dijaga, maka boleh jadi tertolak amalan-amalan yang lain. Dan kita buat baik, tolong orang. Kita buat baik, sedekah dan infak, keluarkan harta kita. Memang kita nampak baik. Tapi kita khawatir ketika mana kita berbuat kebaikan itu tapi solat tak dibuat. Maka solat tak dibuat ataupun tak didirikan ataupun tak disempurnakan, kita khawatir amalan-amalan yang lain juga akan tertolak. Maka jangan kita ambil mudah tentang solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji-hajah sekalian, ini secara ringkas menerangkan tentang ayat daripada 146 hinggalah ayat 153. So sebentar saya kena ambil pen saya. Saya kena menulis juga kan. Kak Ara ada tanya, maksud solat tak terjaga tu tak solat atau solat selalu lalai atau melambat-lambatkan solat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
mungkin ini dalam konteks menjaga solat. Dan kita tahu bahawa yang diterangkan tentang solat itu antara lainnya adalah tentang fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sembahyang. Salah satunya yang kita dapat fahami tentang solat ini, jika orang yang solat juga dicelakakan, apatah lagi kalau orang yang memang sengaja meninggalkan solat. Dan siapakah mereka yang dicelakakan solat ini? Ketika mana mereka solat, antara lain ciri itu disebutkan sebagai sahun, mereka yang lalai. Jadi mereka yang melalaikan solat. Siapakah mereka yang melalaikan solat? Satu, nanti kita akan fahami bahawa kenapa ayat dalam surah Al-Baqarah ini bercakap tentang wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu bukan sekadar kamu menghadapkan wajah kamu ke arah kiblat, tetapi ketika mana kamu menghadapkan wajah kamu ke arah kiblat, hadapkan juga hati kamu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada orang yang ketika mana solat, kiblatnya sudah betul tetapi hatinya masih lagi berpaling. Maka kita khawatir dengan kita berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga tergolong dalam kalangan orang yang melalaikan solat. Bahkan dalam perbincangan sahun itu, dalam konteks yang dalam perbincangan yang lebih panjang bercakap tentang di luar solat juga. Dan boleh jadi kita sahun. Sahun bagaimana orang yang di luar solat ini sahun ialah ketika mana datangnya waktu solat, azan sedang berkumandang, dia buat tak tahu je. Dia boleh buat benda lain, dia buat dono je. Dia buat tak endah dengan panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dapat panggilan daripada istana, surat daripada istana panggil kita suruh datang untuk berjumpa dengan sultan, untuk berjumpa dengan raja pada jam 1 tengah hari misal. Saya tidak pasti kalau ada orang yang pukul 1 tengah hari baru dia nak datang. Ataupun kalau ada orang yang lebih teruk, pukul 2 tengah hari, 2 petang baru dia sampai. Saya, Allahumma salli ala Muhammad, ini satu perkara yang tidak logik di akal. Dan kerana kalau pukul 1 tengah hari dipanggil, boleh jadi bukan 1 tengah hari dia sampai. Dan pukul 10 pagi dia dah sampai, dia dah tunggu, dia dah bersedia, dia nak sabar-sabar nak berhadapan dengan Agung. Ini yang memanggil kita adalah Raja segala raja, Maliki Yaumiddin. Tetapi dalam ketika mana kita dipanggil oleh Malik, Al-Malik, Allah dialah yang menguasai, dialah raja. Tiba-tiba kita buat tak tahu je dengan panggilan itu. Hayya 'alas salah, buat tak tahu. Maka kita khawatir itu juga termasuk dalam kelompok orang yang melalaikan solat seperti mana yang dibincangkan oleh para ulama tentang ayat yang terkait dengan sahun itu. Harapnya menjawab soalan Kak Ara ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, haji-hajah sekalian, mari kita perhatikan persoalan-persoalan yang boleh kita highlightkan. Yang pertamanya adalah pada ayat 148, bagi tiap-tiap umat ada kiblat, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Maka ketika mana diarahkan ke arah itu, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah. Berlumba-lumbalah. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Soalan. Ayat ini mempunyai lafaz yang sedikit. Fastabiqul khairat. Ayat ini ada kalimah fastabiqul khairat. Tetapi dengan kalimah fastabiqul khairat, itu dengan kita boleh memahami, membawa maksud yang sangat banyak. Jelaskan. Mari kita tengok. Siapa yang berlumba-lumba di dunia dalam melakukan kebaikan, maka dia seperti berlumba-lumba untuk memasuki syurga di akhirat sana. Berlumba-lumba. Siapa yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan di atas muka bumi, fastabiqul khairat. Orang yang berlumba-lumba ni kedudukannya sangat tinggi.
dan terdapat kelebihan dalam beberapa perkara yang disebutkan. Apa dia yang kita nak lumba? Lumba solat di awal waktu. Kita boleh berlumba-lumba untuk punch card awal masuk office. Siapa yang masuk office lagi lah. Ya kan? Kita boleh berlumba-lumba untuk berada di barisan paling hadapan ketika mana ada sale yang sangat istimewa. Maka ketika mana Allah menawarkan dengan pelbagai tawaran pada waktu solat, maka berusahalah untuk menjadi pendahulu. Paling tidak kita 5 minit sebelum masuk waktu solat sudah menunggu. Bismillah. Menjauhkan segala perkara keji ketika mana berpuasa. Melihat perkara yang tidak elok. Ni orang yang berpuasa. Berlumba-lumba lah kita. Lumba-lumba puasa Isnin Khamis. Kita dah habis Ramadan ni. Puasa Isnin Khamis. Lumba-lumba lah. Dan ketika mana berpuasa itu, berusahalah untuk menahan diri daripada perkara-perkara keji. Mulut kita daripada bercakap perkara yang tidak baik. Mata kita daripada melihat yang tidak elok. Telinga kita daripada mendengar yang tidak baik. Hati kita daripada merasa dan berfikir yang entah bukan-bukan. Berlumba-lumbalah untuk menunaikan haji. Allahumma salli ala Muhammad. Kita doakan kita sama-sama dijemput untuk menjadi dhuyufur Rahman, tetamu Rahman, tetamu Allah. Tunaikanlah haji. Dan suatu siapa yang dijemput, ya Allah, pergilah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Berlumba-lumbalah untuk menunaikan umrah. Siapa yang belum menunaikan umrah, pergi. Kami bercadang untuk menunaikan umrah pada ujung tahun ni, bulan 12. Tapi qaddar Allah, ada perbincangan baru, maka ia ditangguh ke tahun hadapan. Dan sudah pastilah untuk saya ni satu perkara yang mengecewakan saya bila ditangguhkan. Kerana kita sentiasa ternanti-nanti untuk berlumba-lumba untuk menunaikan umrah itu. Biarlah kita memahami bahawa kos ni bukannya sedikit. Tapi bila Allah menjemput, maka tidak ada siapa pun yang boleh menghalangi. Bukan tentang nilai wang ringgit, bukan tentang harta. Saya selalu yakin tentang perkara tersebut. Dan sebab tu siapa-siapa yang rasa belum menunaikan umrah itu kerana tak cukup duit, tak ada masa. Kita sampai bila pun kita bercakap tentang duit, kita akan terus cari. Sampai bila nak cukup. Terkait dengan masa, sampai bila yang kita rasa kita tidak sibuk. Ketika mana dijemput, terus pergi. Allahumma salli ala Muhammad. Ada sahabat saya dapat offer daripada rakainya, sponsor untuk menunaikan umrah. Satu nikmat yang cukup besar. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panggil, maka bersegeralah. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita juga direzekikan untuk fastabiqul khairat, berlumba-lumba. Berlumba-lumba untuk mengeluarkan zakat. Berlumba-lumba. Berlumba-lumba untuk infak. Berlumba-lumba untuk mengeluarkan harta kita. Kalaulah orang tahu tentang, saya sebut kalau, kerana keyakinan itu tidak mudah untuk dibina. Aqabah, orang yang sedang mendaki. Bagi orang yang sedang mendaki, mereka tahu beban yang berat itu akan menyusahkan pendakian. Orang yang sedang mendaki. Namun, orang yang mendaki dan mereka mahu membawa beban-beban ataupun mahu membawa barang-barang yang sedang mereka bawa itu sampai juga ke atas. Mereka tumpang dengan orang lain. Dan begitulah diibaratkan dengan kita ini. Kita mahu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa bekalan-bekalan yang banyak. Tetapi kadang-kadang kita tak mampu nak bawa bekalan itu sendiri. Maka tumpangkan dengan orang lain. Harta kita yang ada, kita tumpang pada orang lain. Kita ada RM10, kita tumpangkan pada si A. Kita ada RM100, kita tumpangkan pada si B.
Kita ada RM1,000, kita tumpangkan pada sisi. Apa yang kita ada, itu misal, saya bagi contoh. Tumpang dan tumpang. Maka sampai dekat hujung sana, kita bertanya balik kepada orang yang kita tumpangkan itu. Ya. Maka mudah-mudahan dengan apa yang ditumpangkan kepada mereka itu, nanti kita ambil apa yang ditumpangkan itu, hasilnya di sana nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. So, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Ini yang disebut fastabiqul khairat. Dan berusahalah untuk melakukan perkara-perkara yang sunat dalam ibadat. Dan berusahalah untuk beribadat itu dalam keadaan beradab. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan semua manfaatnya daripada ayat. Ketika mana engkau mahu menghadap wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara engkau salat, baik dengan cara engkau berpuasa, baik dengan cara engkau haji umrah, baik dengan cara engkau zakat. Apa saja cara engkau menghadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlahnya dengan penuh keikhlasan. Fastabiqul khairat, bahkan lakukanlah dalam keadaan engkau bersegera, jangan ditangguh-tangguh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Ya Karim. Baik. Maka itu selesai pada perbincangan di sini. Maka berusahalah kita untuk menjadi pendahulu dalam segala kebaikan. Kalau mendengar ada satu perkara baik yang sedang berlaku dan kita tahu perkara tersebut, maka berlumba-lumbalah untuk menjadi pendahulu. Saya nak dulu, saya nak di situ. Saya nak buat dulu, saya nak buat. Kita yang jadi pendahulu. Allahumma salli ala Muhammad. Cuba senaraikan apa satu kebaikan yang kita sudah menjadi pendahulu. Ya Karim. Paling tidak saya sebenarnya antara perkara yang kadang-kadang saya jealous. Dan siapa yang saya jealous? Yang kadang saya jealous pada Bilal. Dan kerana Bilal ni orang lain tak datang lagi surau. Dia dah ada dekat surau. Dia dah panggil dah orang lain. Ya Karim, mulianya Haji Bilal. Allahumma salli. Azin, muazzin. Orang yang memanggil orang untuk salat. Baik, kemudian ayat 149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari mana saja engkau keluar, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik, dan sesungguhnya perintah berkiblat Kaabah itu adalah benar daripada Tuhanmu. Famallahu bighafilin amma ta'alun, dan ingatlah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Soalan, apakah hakikat untuk arah kiblat? Apa sebenarnya hakikat arah kiblat ni? Kerana Yahudi dan Nasrani mereka mempertikaikan apa benda, kejap kiblat arah sini, kejap kiblat arah sini. Apa sebenarnya hakikat kiblat ketika mana kita bercakap tentang ini, kita punya dimensi kita. Baik. Agak Al-Biqai menerangkan tentang hakikat tersebut. Sesiapa yang memalingkan hatinya di dalam solat selain kepada Tuhannya, maka dia tidak akan memberi manfaat kepadanya kerana wajah dan badan perlulah menghadap ke arah Kaabah. Bukan hanya badan yang menghadap Kaabah. Wajah dan badan itu sama-sama perlu menghadap ke arah Kaabah. Hal ini telah termaktub dan ini telah menjadi ketetapan. Secara hakikatnya, apabila seorang itu memalingkan hatinya kepada sesuatu yang lain di dalam solatnya, seolah-olah dia telah memalingkan wajahnya daripada menghadap kiblat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu bila kita bercakap tentang arah kiblat, itu bukan hanya sekadar badan kita, bukan hanya sekadar wajah kita, bahkan hati kita. Kerana orang yang hatinya sedang menghadap kiblat, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin dia terpaling ke arah yang lain. Tetapi kalau orang yang ya Allah, sembahyang kita ni ingat macam-macam, baru Allahu Akbar, dah kita ingat macam-macam selain daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Lepas tu dia tak dengar dah imam baca apa. Dia dah menerawang ke arah lain. Hatinya sudah dilalaikan. Ya Karim. Maka hakikat kiblat untuk kita bukan hanya sekadar badan kita menghadap kiblat, tetapi hati kita juga perlu menghadap kiblat. Itu adalah satu perkara yang harus kita berikan perhatian. Sebab itu amal untuk kita bahawa saya jelas perlu memantapkan hati agar tidak berpaling ke arah selain daripada mengingat Allah ketika mana menyempurnakan solat. Ini kena jaga sungguh-sungguh. Bila kita solat, pastikan hati kita tidak berpaling ke arah lain. Bismillah. Baik, seterusnya. Saya lanjutkan pada ayat 152 hingga ayat 153. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmat. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kamu ingat aku, maka aku ingat kamu. Kamu bersyukur, bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kufur. Sentiasa kita cakap tentang lawan kepada syukur itu, versusnya adalah syukur. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur lawannya kufur. Ya ayyuhallazina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu, mintalah bantuan. Kita diajar untuk minta pertolongan. Macam mana nak minta pertolongan? Bisabri wassalah. Sabar dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin. Dan ayat ini tutup dengan bahawa Allah bersama-sama dengan orang yang bersabar. Baik, soalan untuk kita. Setiap zikir, fazkuruni azkurkum, itu mempunyai hasil yang sangat berharga dalam hati seorang hamba. Macam mana tu? Setiap zikir sebenarnya membawa kesan yang sangat berharga kepada kita. Sebab itu jawapan yang diberikan oleh Ibnu Juzzi bahawa setiap zikir iaitu ingat kepada Allah itu memerlukan pegangan atau perbuatan ataupun ucapan tertentu yang akan mendatangkan hasil. Adapun tahlil iaitu menyebut la ilaha illallah, ini antara zikir. Hasilnya daripada tauhid dan ini merupakan tauhid dalam bentuk khas. Manakala tauhid dalam bentuk umum ialah hasil daripada golongan orang yang beriman. Maka bila kita ucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain dari Allah, maka dalam hati kita memberi kesan yang sangat dalam bahawa memang kita tidak akan menyembah selain daripada Allah. Tidak menyembah kuasa, tidak menyembah harta. Kerana kadang-kadang ada orang yang dengar ada orang ni kaya, maka tiba-tiba dia tunduk pada orang. Dia dengar orang tu ada kuasa, pangkatnya besar, tiba-tiba dia tunduk pada orang itu. Tetapi ketika mana dia baca la ilaha illallah, dia tidak tunduk pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Peliknya kita. Baik. Kemudian takbir Allahu akbar. Membesarkan Allah. Hasilnya ialah dapat membesarkan dan mengagungkan yang maha agung. Sepatutnya bila kita mengucapkan Allahu akbar, Allah yang maha besar, itu menjadikan kita ini orang yang pandai untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita cakap tentang ada perkara yang besar yang hebat dalam dunia ini, sekejap Allahu akbar, Allah dialah yang maha besar. Kita rasa ada perkara yang sangat-sangat utuh, kita ada perkara yang luar biasa pada pandangan kita, kita mahu kagum kepada perkara tersebut. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Bahkan dalam solat, ajar-ajar kadang-kadang dalam solat kita terkagum-kagum dengan perkara dunia.
Ketika mana kita terkagum-kagum dengan perkara dunia, maka syukurlah Allahu Akbar. Bahawa sebenar-benarnya Allah dialah yang maha besar. Dan kemudian pujian Alhamdulillah dan nama-nama yang membawa maksud kepada ihsan dan juga rahmat. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Ghaffar dan yang seumpama dengannya. Buah atau hasil yang akan diperolehi ialah 3 kedudukan. Bila kita melazimi diri kita dengan berzikir dan memahami zikir kita itu, buahnya ada 3. Apa dia? Buah yang pertama adalah syukur. Sebab itu orang yang semakin ingat Allah Subhanahu wa taala, dia mudah untuk bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang mampu menghargai apa yang ada depan mata dia. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu untuk menghargai apa yang ada pada dirinya sekarang. Dia tidak terkesima, dia tidak rasa jealous dengan orang yang dah ada dulu. La. Syukur. Itu kesannya apabila dia ingat Allah. Bila orang dapat nikmat, ya Allah, sesungguhnya nikmat itu daripada Engkau juga, ya Allah. Kau boleh beri pada dia, ya Allah. Kau juga boleh beri pada siapa-siapa saja, ya Allah. Dan bahkan, ya Allah, aku tahu aku juga hamba-Mu, ya Allah. Maka kurnialah kepadaku, ya Allah. Berikanlah kepadaku, ya Allah. Bukan kerana aku jealous, ya Allah. Tetapi, ya Allah, aku juga mahukan kebaikan seperti itu, ya Allah. Kalau ada orang yang mendapatkan kebaikan, jangan kita dengki dengan orang. Tapi minta kepada yang memberi kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu menghayati hasil daripada zikrullah itu, maka dia jadi orang yang bersyukur. Orang yang tahu hasil daripada zikrullah itu, maka tinggi pengharapannya. Tinggi pengharapannya. Harapannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa, ya Allah. Allah dulu. Ya Allah, tolong saya begini, ya Allah. Ya Allah, tolong saya begini, ya Allah. Ya Allah, tolong saya begini, ya Allah. Ya Allah, tolong saya, ya Allah. Itu. Dan berkasih sayang. Ini buahnya yang ketiga. Hasil yang ketiga. Dengan kita menghayati setiap zikir yang sangat berharga. Kerana apa? Orang yang mempunyai kasih sayang ini jiwanya besar. Orang yang jiwanya besar ini kerana sumbernya juga besar. Tapi kalau jiwa kita kecil, sumber kita kecil, nak sayang dengan orang, apa hal aku nak kena iktiraf dia? Apa hal aku nak kena jaga dia? Apa hal aku nak kena sokong dia? Apa hal aku nak kena puji dia? Watch out, hati-hati. Jangan sampai kita hilang kasih sayang. Hal ini kerana orang yang berbuat baik dan saling berkasih sayang tidak dapat dipisahkan. Baik, maka amalan untuk kita mulai sekarang hayati setiap zikir yang kita baca. Dan kemudian mulalah untuk meneladaninya dalam kehidupan. Jadikan ia cara hidup dengan zikir yang kita baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selanjutnya. Soalan, apakah 2 keadaan seorang hamba tidak akan dapat terlepas daripadanya? Dan apakah kewajipan dalam melakukan setiap keadaan itu? Ini 2 keadaan yang nama sahaja manusia kita tidak terlepas daripada perkara ini. Apa dia? Apa dia yang kita tidak terlepas daripada perkara? Nama je manusia. Iaitu yang pertama adalah bersyukur dan juga bersabar. Sebab itu jika seorang hamba diberikan nikmat, maka dia bersyukur. Ini perkara yang kita tak dapat nak elak. Nikmat. Siapa dekat sini yang tak pernah dapat nikmat? Tolong tulis nombor 3. Yang tak pernah dapat nikmat. Siapa sini yang pernah dapat nikmat? Nikmat boleh dengar dalam majlis ilmu. Nikmat kalau boleh tulis dekat ruangan chat. Siapa sini yang pernah dapat nikmat? Tulis nombor 1. Tulis nombor 1. Alhamdulillah, Hajah Nabi Syah. Alhamdulillah, Hajah Rohaya, Hajah Zakia, Hajah Azma, Hajah Tahara. InsyaAllah, Hajah Maryam. InsyaAllah.
Jadi kita kita tidak terlepas daripada perkara ni, iaitu nikmat. Sebab itu bila kita dapat nikmat, jangan kita lupa bahawa nikmat itu daripada yang memberikannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ni kita dapat nikmat sikit, si delik lah, aku yang usaha. Qarun itu ditenggelamkan bukan kerana dia tidak tahu tentang kebenaran, tapi kerana dia mengatakan bahawa dia yang pandai, dia yang hebat. Sebab itu hati-hati ketika mana diberikan nikmat, jangan anggap kita yang pandai, jangan anggap kita yang hebat. Allah bagi pinjam dengan kita. Allah bagi pinjam ilmu. Jangan anggap kita pandai, jangan kita yang hebat. Orang lain lekeh, orang lain leceh, orang lain tak pandai. Allah bagi kita harta, jangan anggap kita yang berusaha, jangan anggap kita je yang pandai buat strategi, taktik dan segala-galanya. Jangan anggap kita je yang pandai buat Allahumma salli ala Muhammad, kiraan itu dan kiraan ini. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah pinjamkan kepada kita. Syukur nikmat itu. Dan seorang hamba apabila diuji, maka dia bersabar. Diuji dengan kesusahan, maka dia bersabar. Maka inilah ciri seorang mukmin. Ketika mana diuji, maka dia bersabar. Ketika mana diberikan nikmat, maka dia bersyukur. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak mudah je, syukur, sabar. Syukur, sabar. Tapi nak laksanakan itu, ya Allah, tak mudah. Kadang-kadang kita dapat nikmat, lupa kepada pemberi nikmat. Kadang-kadang kita diberikan ujian, lupa yang bagi ujian kepada kita itu juga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya Allah, kurniakanlah kami kesabaran ketika mana kami diuji, serta rezekikanlah kepada kami kemampuan untuk bersyukur ketika mana kami dilimpahi nikmat. Amin ya rabbal alamin. Hajah Zakiah, syukur, sabar. Susah nak buat, ya. Bukan mudah, tapi itulah yang kita nak usahakan sama-sama, insya-Allah. Baik, kemudian yang terakhir, soalan. Masih lagi pada ayat 152 dan 153. Bagaimana solat yang dikehendaki? Kita ni solat. Tapi solat yang dikehendaki itu macam mana? Supaya dapat melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni solat lama dah. Latihan yang paling besar yang Allah bagi kepada kita, solat. Setiap hari kita solat. 5 waktu kita solat. Bahkan kita tambah lagi dengan solat-solat sunnah. Bahkan kita bangun lagi di tengah malam untuk solat. Bahkan kita tambah lagi di selang-selang waktu itu, waktu duha dan sebagainya dengan solat. Tapi solat yang macam mana yang kita ni nak buat? Supaya memang solat itu menjadi solat yang menjauhkan kita daripada melakukan apa yang Allah larang, dan sepatutnya kita mengikut apa yang Allah suruh. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jika solat seorang hamba itu sempurna, tengok. Sebab itu saya sebut aqimus solat, itu sempurnakan solat. Orang yang solat sempurna, maka sebenarnya dia telah melakukan apa yang sepatutnya, serta melakukan juga perkara sunat, dan akhirnya dapat menghasilkan solat yang sempurna kerana menghadirkan hati dalam menunaikannya, iaitu solat dengan penuh khusyuk. Maka tidak heranlah bahawa solat ini merupakan pertolongan yang paling besar dalam semua perkara. Kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah datangkan pertolongan, dan pertolongan yang paling besar itu solat. Sultanan nasira. Hal ini kerana solat dapat menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara mungkar dan keji. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Syaratnya solat itu perlu dilakukan dengan penuh penghayatan dan juga kefahaman.
Jika hamba itu benar-benar menghadirkan hatinya dalam menunaikan solat, sudah pasti seorang hamba itu akan melakukan semua perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Inilah solat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar menggunakan segala macam untuk mendapatkan natijah yang terbaik. Namun persoalan yang kita tanya kepada diri kita, apa yang kita lakukan untuk beroleh solat yang terbaik? Ada kelapangan, pergi duduk dengan para guru, duduk berguru dan belajar. Tak semestinya pergi program-program yang berbayar. Dekat masjid surau pun banyak guru-guru agama kita yang mengajarkan tentang solat. Pergi belajar. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang kita lakukan itu benar. Bukan hanya sekadar nak tahu ini bid'ah, bukan sekadar nak tahu ini adalah salah ataupun benar, tapi kita nak tahu apa hakikat yang sepatutnya kita perolehi apabila kita jadi orang yang benar-benar mendirikan solat. Dan itu ia terzahir pada sikap kita. Sudah pasti ujiannya juga banyak, tetapi paling tidak adalah kita dapat merasakan bahawa dengan solat itu menjadikan sikap kita lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah solat merupakan latihan yang terbesar, maka hargai sungguh-sungguh solat dan hargai sungguh-sungguh latihan ini, insya-Allah. Suara saya sangkut-sangkut. Haji-haji yang lain juga suara saya sangkut-sangkut ke? Yang lain suara saya okey ke? Kalau suara saya sangkut-sangkut, tolong bagi tahu. Baik. Alhamdulillah. Jelas ya? Alhamdulillah. Risau juga. Dia itu cabaran teknologi ni lah. Dan kadang-kadang berada di tempat yang mungkin line kurang stable, atau kadang-kadang device kita pun kurang stable. Memang itu antara perkara yang boleh berlaku. Alhamdulillah. Di Malaysia jelas, di Singapura juga jelas. Alhamdulillah. Jadi haji-haji sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa persoalan yang kita boleh perhatikan pada malam ini, dan saya nak bawa satu lagi tambahan. Pada ayat 151 surah Al-Baqarah ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Pada ayat 151, mari kita lihat ayat 151. Saya sharekan semula di skrin. Ayat 151. 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini diutuskan Rasul. Apa dia? Yatlu alaikum ayatina. Satu. Yatlu alaikum ayatina. Ayat 153. Bacakan ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkikum, mensucikan. Wa yu'allimukumul kitab wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Kitab dan hikmah. Dan kemudian yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mengajarkan apa
yang tidak diketahui. Baik, mari kita lihat dalam ayat yang lain. Ayat yang lain, ini ketika mana permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Dibangkitkan Rasul. Apa dia buat apa? Yatlu alaihim ayatika. 129. Yang pertama, bacakan ayat Allah. Yatlu alaihim ayatika. Dan kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang kedua adalah ajar kitab dan hikmah. Dan yang terakhir, wa yuzakkihim. Yang ketiga adalah menyucikan diri. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Di sini kita bawa lagi satu persoalan tambahan kepada kita semua. Ini adalah permintaan Nabi Ibrahim pada ayat 129. Yang Nabi Ibrahim minta sebenarnya ada 4 lah, kalau termasuk dengan diutuskan Rasul itu. Tapi paling tidak yang di sini senarai 3, yang di sini senarai 4. Apakah persoalan yang timbul daripada 2 keadaan ini? Salah satunya adalah berapakah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan berapakah yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala akan permintaannya itu. Ketika mana minta 3, yang Allah bagi bukan 3 tapi Allah bagi 4. Itu antara yang dibicarakan oleh para ulama tentang mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kamu minta, kamu mungkin minta 1, tapi Allah boleh bagi 10, Allah bagi 20, Allah bagi 1000, 2000, 3000, 1 juta, 6 juta. Allah boleh bagi trilion, Allah boleh bagi infinity kepada hamba-Nya yang meminta. Jadi minta 3, Allah bagi 4. Itu yang pertama. Yang pertama untuk kita tanyakan sebagai soalan tambahan. Ini tak ada dalam nota asal ni. Ini saya tambah lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Apa lagi persoalan yang boleh timbul? Antara persoalan yang lain yang timbul adalah, lihatlah poin nombor 3 dan juga nombor 4 ini. Yang nombor 3 dan nombor 4 dia terbalik. Ya, dia cross. Apa hikmahnya? Bila kita melihat adanya perbezaan di sini. Yang pada 129 itu tentang kitab dulu baru suci. Kemudian pada 153 itu suci dulu, kemudian baru kitab. What? Apa benda ni? Baik, antara yang kita boleh berikan perhatian kenapakah begitu? Salah satunya adalah di sini membicarakan tentang konteks belajar dulu. Belajar. Maka dengan Al-Quran dan juga hikmah sunnah, maka dengan cara itu kamu dapat mensucikan diri kamu. Itu satu. Yang kedua adalah bagi konteks di sini ada juga membicarakan tentang yang mahu mensucikan diri ataupun yang sudah mensucikan diri, maka mereka akan mudah untuk diajarkan kitab dan juga hikmah. Maka kedua-duanya tak jadi masalah. Apa dia yang tak jadi masalah? Ketika mana kita rasa sudah baca kitab tapi masih lagi tidak rasa sempurna, rasa macam jadi orang yang tak baik lagi, maka teruskanlah baca sampai mudah-mudahan itu menyucikan diri kita. Dan teruskanlah menyucikan diri kita. Cuci.
Jalannya adalah dengan kita terus memberikan perhatian terhadap pelajaran kitab dan juga sunnah ini. Kitab dan juga hikmah ini. Allahumma salli ala Muhammad. Maka itu yang kedua menjadi persoalan tambahan kepada kita. Apa lagi satu soalan? Tuan-puan, perasan tak ada satu soalan lagi? Apa yang boleh kita tanyakan berdasarkan susunan yang sudah pun disenaraikan di skrin itu? Ada yang nak kongsikan? Apa bacaan tuan-puan ketika mana melihat apa yang terpancar di skrin sekarang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan data yang ada ini, apa yang kita boleh perasan? Ya, Karim. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Keadaan sedang menaip, tak mengapa. Tapi saya nak tambah satu lagi persoalan. Mengapakah yang ditambah itu adalah mengajarkan apa yang tidak diketahui? Ini. Why? Bukankah sudah kita membaca kitab itu, maka kita dapat pengetahuan? Kerana orang yang banyak membaca, maka dia dapat pengetahuan. Tapi kenapa disebutkan mengajarkan apa yang tidak diketahui? Maka ini juga satu poin besar kepada kita. Bahawa ketika mana kita membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita berusaha untuk menyucikan diri kita semampu mungkin, maka ketahuilah dengan kita membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada banyak sangat rahsia yang tidak diketahui. Kita akan dapat ketahui ketika mana kita membaca kalam Allah. Sebab itu para ulama dahulu mereka cerdas. Mereka itu kehadapan lebih jauh daripada orang-orang biasa. Kerana apa? Kerana Allah ajarkan kepada mereka apa yang tidak diketahui oleh ramai manusia. Tapi ini bukan perkara mistik lah. Kan? Tak ada mistiknya kat sini. Saya selalu melihat tentang tafsir yang ditulis oleh ulama dalam setiap zaman. Ketika mana mereka masih hidup dan mereka menulis apa yang mereka tulis itu, mereka ditentang. Bahkan mereka dicop dengan pelbagai cop. Tetapi lihatlah macam mana kesinambungan daripada cercaan dan juga cop yang tak apa-apa itu, akhirnya mereka itu tetap kekal nama mereka. Tetap disebut-sebut. Bahkan ideologi mereka terus dipelajari sampai hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu orang yang diberikan dengan kitab. Sebab tu jangan main-main dengan belajar kitab. Kadang-kadang kita rasa apa benda lah nak belajar Quran, belajar. Tak, belajar. Tapi dalam keadaan sama belajar ni step yang kita kena buat lah. Dan belajar dan terus sucikan jiwa kita, sucikan hati kita. Dan apa yang sudah kita belajar, kita sampaikan kepada orang lain. Belajar dan juga mengajar. Maka Allah akan ajarkan apa yang kamu tidak ketahui. Sebab tu ulama-ulama kita adalah orang-orang yang hebat. Pemikiran mereka melampaui zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang hebatnya pada mereka? Ya, antara lainnya adalah kerana mereka terus mendampingi Al-Quran. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini tambahan pada ayat 150. Allahumma salli ala Muhammad. Tambahan pada ayat 151. Saya mohon maaf ya. Hajar sekalian. Bukan 153. 151. Padam sini. Betulkan ya. Begitu. So itulah dahulu yang kita dapat telusuri bersama-sama pada malam ini. Kita sudah memasuki halaman yang ke-23
Mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada malam ini kita dapat sesuatu yang bermanfaat, insya-Allah. Mari sebelum Haji Hajah kita melabuhkan tirai perbincangan kita pada malam ini, saya suka untuk dapatkan respon daripada Haji Hajah sekalian. Apakah satu perkara yang Haji Hajah dapat belajar pada malam ini daripada persoalan-persoalan yang timbul pada malam ini? Satu perkara je yang Haji Hajah dapat belajar, supaya saya tahu apa yang kita sampaikan pada malam ini ia sampai kepada Haji dan Hajah sekalian, insya-Allah. Ya Allah, silakan. Apa satu perkara yang Haji dapat? Oh, rupanya begini. Kan. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Nabi Syah. Menghayati zikir, bukan sekadar di bibir, itu penting. Jika kita mengungkapkan zikir yang di bibir itu, maka sewajarnya ia melahirkan akhlak yang baik dan mulia. Terima kasih Hajah Siti Maryam, berlumba-lumbalah dalam melakukan kebaikan. Memang kadang-kadang kita nak buat kebaikan dan kita terhalang untuk melakukan kebaikan. Namun ada perkara yang kita boleh jadi pendahulu, berusaha untuk jadi pendahulu. Hajah Zakiyah, saya kena terus baca Quran dan tadabbur Al-Quran. Ya Allah, teruskan. Hajah Azmah, tersentak Pak, jangan lengahkan solat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang memelihara solat. Dan saya mohon maaf juga untuk kelas kita Haji Hajah. Kadang-kadang saya sendiri terlewat untuk masuk. Memang kita tetapkan 9.15, tetapi saya juga mohon supaya kita consider tentang waktu solat. Di tempat saya ni, di Kedah solat dah agak lewat. Kalau kami semayang di masjid itu, biasalah kita perlu azan dahulu, kemudian solat sunat, kemudian kita baru solat, dan kemudian kita solat berjamaah. Dan itu memakan masa sedikit. Jadi saya mohon maaf atas kelewatan sekiranya ada. Baik, terima kasih Hajah Raziah, sentiasa bersyukur dan bersabar. Ini dua perkara yang tak lepas daripada kita. Hajah Zakiyah Abdullah, istiqamah belajar. Ya, tak boleh tinggal. Kena terus belajar. Mudah-mudahan di situ wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mudah-mudahan kita diajarkan perkara yang kita tak tahu. Hajah Rohaya Harun, solat pastikan hati tak berpaling ke arah yang lain. Ini penting sangat-sangat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, kita ada kiblat, maka hadapkanlah wajah kita, hadapkanlah badan kita ke arah kiblat. Tapi jangan sampai hati kita berpaling. Dan kerana menghadap ke arah kiblat itu adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita berpaling. Hajah Siti beri pengajaran yang terkesan sangat-sangat. Baik, Hajah Tahara, solat adalah latihan terbesar untuk kita menghindar perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, solat. Saya selalu ingatkan tentang solat itu, antara lain yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya ketika mana mentafsirkan ayat solat itu adalah untuk lizikri, dan solat itu adalah untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana dihuraikan solat itu adalah untuk ingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara orang yang solat, dia kata ketika mana dia berada di Eropah, dia boleh sahaja nak buat perkara-perkara yang terkutuk pada malam hari. Tetapi dia mengingatkan bahawa nanti di pagi hari dia akan sembahyang, dan ketika mana dia sembahyang dalam keadaan sudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, macam mana keadaan dia nak mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala? Macam mana dia nak berhadapan dengan kekasih? Itu tak mungkin. Itu susah. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu salat itu melatih diri kita. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Hajah Azmah, saya menghadapi musibah. Jadi waktu saya cakap pasal sabar tu, teringat betapa susahnya nak bersabar. Sabar tak mudah. Sabar tak mudah. Tapi yakinlah bahawa Allah bersama dengan orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabir. Innallaha ma'as sabir. Maka orang yang sabar, ketika mana Allah bersama dengannya, maka nanti Allah akan berikan kepadanya petunjuk. Maka Allah akan berikan kepadanya rahmah. Ini nikmat-nikmat yang kita tak minta untuk diuji, tapi ketika mana diuji, ya Allah, berikanlah kami janji-janji-Mu itu, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Terima kasih kepada semua atas respon haji-hajah sekalian. Saya gembira membaca respon haji-hajah sekalian kerana lega bila saya bercakap dan haji-hajah mengambil perhatian kerana kita khawatir majlis ilmu kita berlalu sia-sia pada malam ini kalau saya hanya bercakap seorang-seorang dan ia tidak didengari. Saya sentiasa doa dengan Allah, ya Allah, jadikanlah saya antara orang yang boleh bercakap dan percakapan saya itu didengari, bukan kerana nak orang dengar, tapi kerana mudah-mudahan ia menjadi amal soleh untuk saya. Ketika mana orang dengar dan orang melakukan kebaikan, maka dengan orang dengar dan kemudian orang melakukan kebaikan, itu menjadi bekalan saya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan saya tak ada apa-apa pun nak dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa-apa, haji-hajah sekalian. Dina-dina mudah-mudahan kita dapat manfaat yang baik daripada perjalanan majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa pada hari Selasa minggu hadapan, insya-Allah. Kita tangguhkan pada malam ini dengan kita membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan. Tolong ingatkan kepada teman-teman, tolong ajak lagi rakan-rakan kita yang lain untuk sama-sama kita dalam majlis ilmu pada malam Selasa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi.